Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua dalam program kita iaitu membaca Al-Quran di samping mendapat petunjuk-petunjuk iaitu berkenaan dengan hukum-hukum tajwid yang terdapat di setiap suku kata, di setiap kalimah dan juga antara kalimah dengan kalimah dalam ayat yang kita baca. Kali ini kita masih berada dalam juzuk yang keempat, tetapi kita telah beralih kepada surah yang keempat iaitu surah An-Nisa. Iaitu muka surat 77. Bagi mereka yang membuka Al-Quran boleh buka muka surat 77. Iaitu kita membaca ayat yang pertama dalam surah An-Nisa. Baik. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita ini, saya mohon supaya yang baru view tolong subscribe. Yang belum subscribe tu tolong subscribe, kemudian share dengan kawan-kawan yang lain. Supaya lebih ramai lagi yang dapat belajar bersama-sama. Untuk itu juga kita memohon supaya Allah mencucuri rahmah. Siapa yang nak rahmah doa ni, iaitu keberkatan dan juga maghfirah daripada Allah, iaitu pengampunan daripada Allah, marilah kita mengajak bersama-sama mereka itu untuk belajar bersama kita. InsyaAllah kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dengan kalimah ya ayyuhan nasu. Baik. Kalimah yang pertama ini ada tiga kalimah. Ya satu kalimah, ayyuha satu kalimah, an-nas satu kalimah. Jadi ada tiga kalimah. Perhatikan di sini. Kenapa saya sebut kalimah? Iaitu antara kalimah dengan kalimah, maka kalau alif ya alif ini dengan ada tanda gelombang itu menunjukkan dia dalam satu kalimah. Dan kemudian kalimah kedua ayyuha. Baik. Oleh kerana alif ini bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, bukan satu kalimah, jadi dia digunakan hukum mad jaiz munfasil, iaitu 4 atau 5 harakat dibaca. Tapi nampak macam mad wajib, tetapi sebenarnya dia adalah mad jaiz. Dia ada tiga kalimah di sini. Kemudian kita jumpa hamzah itu baris atas, lepas tu huruf ya yang bertasydid, maka kita baca dengan lin. Ai, kemudian baru yuha. Ha itu pula bertemu dengan alif lam syamsiah, iaitu kita idgham syamsikan ha itu kepada huruf nun yang bertasydid. Dan nun pula bertemu dengan alif, nun baris di atas, maka kita baca dengan pertama tadi nun bertasydid kita baca dengan wajibul gunnah. W-G 2 saya buat situ. Gunnah maknanya dua tu dua harakat. Kemudian perhatikan selepas nun baris di atas ada alif, maka kita baca dengan mad asli. Jadi na bunyinya dua harakat juga. Baik. Sebab itu su. Su pula sim baris depan suku kata su itu bertemu dengan hamzah wasal, dengan dia hamzah wasal kan dengan huruf ta yang bertasydid. Jadi kita masuk sut. Huruf ta adalah huruf hamas. Ku itu kafir istilah, iaitu sebelum waw ada baris depan kita baca dengan mad asli. Jadi selepas itu kita jumpa kalimah rabbakumu. Baik. Rab di sana tidak ada apa-apa hukum, gabungkan saja ra dengan huruf ba yang bertasydid. Rab dan ba, kemudian kumu. Baik. Suku kata mu yang di depan atas mim itu bertemu dengan alif lam syamsiah. Maka kita idgham syamsikan mim dengan lam ini jadi punya mul, rabbakumul. Baik. Kemudian lazi. Baik. Zal bertemu dengan ya sebelum ya baris bawah dibaca dengan mad asli. Okey, saya berada di sebelah kiri pula. Senang sedikit dekat. Okey. Tak nampak muka sebelah kanan lah. Okey. Selepas itu kita jumpa kalimah khalaqakum. Baik. Kha satu harakat lam, suku kata lam, suku ke qa itu istilah, kha mu istilah. Kaf pula bertemu dengan mim yang sukun bunyi kum, tetapi mim sukun itu bertemu dengan mim yang bertasydid dibaca dengan idgham mislain saghir. Idgham mislain saghir dalam hukum mim mati. Boleh juga kita guna hukum idgham mutamasilain, iaitu sama huruf, sama makhraj, sama sifat. Ini pun sama juga. Mim mati pun sama juga. Mim bertemu dengan mim. Tapi dalam hukum mim mati dipanggil idgham mislain saghir. Iaitu bacanya idgham tu dengungnya dua harakat.
dengan dengung. Selepas itu kita jumpa kalimah min. Tadi dah kita jelaskan tentang min bertemu dengan mim yang bertasyid dalam kalimah min ini. Kemudian min ini bertemu dengan nun. Jadi nun pula bertemu dengan nun, jadi kita kena baca nun sukun. Hukum nun sukun atau tanwin dibaca dengan idgham ma'al gunnah dengan dengung 2 harakat. Bunyinya min nafsin. Baik. Perhatikan di sini sin. Sin ni bertemu dengan apa? Huruf waw di sini. Perhatikan huruf waw di sini. Jadi kita mesti gunakan hukum idgham ma'al gunnah dengan dengung 2 harakat. Masukkan tanwin ini dengan huruf waw. Jadi punya min nafsin wahidah. Okey. Kalimah berikutnya selepas daripada nafsin tu, iaitu nafsin wahidatin. Wah itu mad asli. Lepas waw ada alif sana, alif kecil. Kemudian ha pedas, dal, suku kata da. Kemudian suku kata tin ini bertemu lagi dengan waw juga. Kata maknanya kita baca dengan idgham ma'al gunnah sama macam sana. Bunyinya sana simu, sini ta. Kita pakai ta marbutah ini bunyinya ta bila diwasal. Melainkan kalau kita berhenti, wahidah terus berhenti. Itu wakaf. Kalau kita habis nafas, kita wakaf, kita sukun kanan ta ini, tetapi dia jadi ha dhamir. Jadi kita baca wahidah. Apabila kita sambung, baru kita hidupkan dia. Wahidatin wa khalaqa. Wa khalaqa. Sini jadi kita guna hukum mad idgham ma'al gunnah dengan 2 harakah dengung. Selepas itu kita jumpa kalimah minha. Min. Perhatikan nun ada tanda mati. Menunjukkan dia baca dengan izhar. Tapi apakah jenis izharnya? Iaitu dia bertemu dengan huruf halqi, nun sukun itu. Jadi kita baca dengan izhar halqi. HL halqi. Halqi. Baik. Selepas itu ha itu dibaca dengan mat asli. Sebab dia bertemu dengan alif. Mat asli 2 harakat. Kemudian kita jumpa kalimah zaujaha. Zaujaha. Baik. Iaitu kita perhatikan zau itu dibaca dengan lin sebab waw itu ada tanda mati ataupun sebelum waw ada baris atas. Kalau tak ada mati kita tengok dia baris atas sebelumnya, maka kita baca dengan lin. Jaha, jim, ha pun dia baca dengan maksud sebab lepas ha baris atas ada huruf alif. Kemudian kita baca jumpa kalimah wabatha. Wabatha. Ingat nitsa iaitu hujung lidah terkeluar daripada gigi kacip kita. Itu belakang hujung lidah terkeluar pada gigi kacip kita. Jadi terjulur sikit lidah kita itu. Sa, bunyi sa. Wa bassa ba disambung gabungkan dengan sa yang bertasydid. Kemudian min huma. Baik. Perhatikan nun di sini sukun bertemu dengan ha. Dibaca dengan izhar halqi juga kerana nun sukun bertemu dengan huruf halqum. Kemudian ma dibaca dengan mad asli. Jadi min huma, min huma, min jangan dipanjangkan, jangan didengungkan. Diizharkan. Selepas itu kita jumpa rijalan. Rijalan. Baik. Ja dibaca dengan mat asli 2 harakat. Rijalan. Apa maksud rijalan ini? Lelaki. Baik. Tanwin pula, lam alif ini tanwin bertemu dengan kaf huruf efa. Maka kita baca dengan efa hakiki 2 harakat juga, dengung juga efa. Iaitu rijalan kasiran. Baik. Si di situ mat asli sebelum ya ada baris bawah huruf tha itu. Kemudian tanwin pula bertemu dengan waw juga. Sama juga tadi. Sini pun bertemu waw. Tadi ada lagi tanwin ini pun bertemu waw. Jadi sini juga ran itu bertemu dengan waw. Jadi kita baca kasirau. Suku kata rau wanisa. Perhatikan di sini iaitu apabila kita wakaf nisa itu oleh kerana hamzah ini pertama kita baca dengan mad wajib muttasil 6 harakat. Kena mad wajib muttasil 6 harakat sebab dia wakaf mad wajib. Kemudian hamzah itu ada tanwin pula, maka kita baca dia itu jadi mad iwad, iaitu kita tambah alif dan jadikan hamzah itu baris satu. Jadi wanisa barulah kita pergi pada ada jim di sana, kita boleh wakaf. Kalau kita nak sambung baru bunyi au wattaku.
kalau kita sambung. Tapi kita boleh wakaf, kita wakaflah sebab kita baru belajar. Nafas takut tak cukup, tak boleh kontrol nafas. Kita boleh sambung dia. Wanisa kalau kita ada cukup nafas. Wanisa 4 atau 5 harakat kalau kita menyambung tanwin ini dengan huruf waw. Sebab dia wasal. Kalau wakaf baru dia 6 harakat. Jadi kita pergi kepada wattaqu. Wattaqu waw di hamzah wasalkan dengan huruf ta yang bertasydid punya wat. Ta ku pula tak boleh baca ku. Kena baca dengan nama Allah. Di situ ada nama Allah. Dalam syamsi kan ku itu dengan lam jalalah. Jadi baca dengan tebal. Baris depan, baris atas baca dengan tebal. Jadi wattaqullaha. Idgham syamsi kemudian baca dengan tebal 2 harakat juga. Lepas tu kita jumpa allazi, iaitu ha itu kita idgham syamsi pula dengan lam syamsiah. Hal ladzi zi dibaca dengan mat asli. Okey, dapat. Baik, selepas itu kita jumpa tasaaluna. Baik. Ini satu kalimah. Mula-mula sin bertemu dengan alif baris atas, kemudian bertemu pula dengan hamzah, kita baca dengan mat wajib muttasil 4 atau 5 harakah. Tasaaluna, lu kita baca dengan mat asli sebab sebelum waw ada baris depan. Lepas tu kita jumpa bihi, ba, bi, suku kata bi, suku kata hi itu ada ya di sini. Simbol ya menunjukkan dibaca dengan mat silah kasirah sebab sebelum ha dhamir ada huruf yang berbaris dan selepas ha dhamir itu ada huruf yang berbaris. Jadi yang didatangkan ialah huruf ya itu supaya dibaca dengan mat silah kasirah 2 harakat. Jadi lepas tu kita jumpa wal arham. Waw itu bertemu dengan alif lam kamariah, kita gabungkan saja waw dengan lam dengan izzah kamari. Kemudian kita baca hamzah gabungkan dengan ra yang mati. Kemudian ha alif mat asli, tetapi oleh kerana kita sukunkan mim itu kita baca dengan mat arid li sukun 2, 4 atau 6 harakat. Wal arham bentuk bibir. Okey. Kemudian kita jumpa kalimah inna. Baik. In itu perhatikan di sini nun bertasydid. Baca suku kata in itu mesti diwajibul gunnahkan, dia dengungkan dia 2 harakat. Inna daripada hamzah tu dengan nun tu kita inna bertemu dengan nama Allah kerana nun baris di atas di idgham syamsi dengan lam jalalah dia baca dengan tebal innallaha. Ya. Baca dengan tebal 2 harakat juga ha. Kemudian hakana terus sambung. Innallaha kana alaikum. Ka di sini baca mat asli. Kemudian alaikum. Baik, lain dibaca dengan lin, ada ya, ada tanda mati. Kemudian kum di sini mim dibaca dengan izzah syafawi, mim mati. Kemudian baru kita jumpa kalimah yang terakhir raqiba. Jadi kita makiwatkan tanwin ini. Seperti di sini juga kita makiwatkan dia. Jadi bacanya seperti mat asli, iaitu mat iwat 2 harakat. Raqiba sini mat asli. Sebelum ya ada baris bawah dengan istilah huruf tu. Jadi habis semua hukum-hukum tajwid yang terdapat dari ayat tersebut. Ayat pertama iaitu berkenaan dengan istimewanya wanita ialah dia ada dia punya ayat sendiri. Itu tak ada, orang lelaki tak ada, orang perempuan saja. An-nisa, an-nisa gitu. Baik, itulah saja bacaan kita dan kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahul azim. Jadi itulah saja cara membacanya, iaitu berpandukan hukum-hukum tajwid yang telah saya tuliskan secara ringkas daripada huruf-huruf Rumi itu, dan boleh dicatatkan dalam Al-Quran. Boleh review balik semua dia. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.